bila kita berak, bila kita buang air besar, bila kita buang air besar, ya, atau buang air kecil, maka itu namanya najis ilmiah, ya. Sebab dia ada rupa, kemudian dia ada bau, dia ada rasa, ya. Bukanlah dalam fiqh menghilangkan rupa, menghilangkan bau, menghilangkan rasa dengan kita hidup dan kita rasa. Tak ada. Dia pada kadar meyakinkan kita telah hilang rupa, telah hilang bau, dan telah hilang rasanya, ya. Jadi kalau buang air besar tu, kita bersihkan dubur kita itu, ya. Dubur. Kalau buang air besar dubur itu pun kita pergi, ya. Jadi saya lebih melihat suasana hari ini dia lebih selamat, iaitu dengan memancurkan air pada ada salur pipe. Saya ingat itu lebih bersih dan lebih terjaga, dan dia tidak dalam bahasa Melayunya dipanggil dia tidak niprat. Dia tidak niprat. Hari ini dia lebih baik. Kalau orang dulu kan dia pakai gayung, boleh juga. Tetapi yang agak baik sekarang ni ialah menggunakan toilet. Itu lebih baik dan lebih meyakinkan, ya. Dan jangan lupa supaya bersih, maka dalam kes najis ainiyah ini kita tak salah untuk menambahkan keyakinan menggunakan alat-alat yang mempercepatkan hilang rupa, bau dan rasa, ya. Guna sabun, ya. Guna pakai alat yang picit-picit tu, ya. Itu. Walaupun kalau tak guna tu pun boleh sebab dia syaratnya sekadar dengan air yang mutlak itu, air yang boleh mensucikan itu, ya. Air yang itu. Baik. Benda-benda, ya, tiap-tiap najis yang tidak ada rupa, tidak ada bau, tidak ada rasa, dinamakan dia najis mutawassithah hukmiyah. Benda-benda yang terkena najis ini memadai dikiruskan air ke atasnya sahaja, ya. Sebab itu dalam fiqh Syafi'i, kentutnya ada dua jenis, kan? Ya. Kentut yang ada rupa, kentut yang tak ada rupa. Kalau kentut ada rupa, dia ada bunyi. Kita apa dia tak ada. Kentut yang tak ada rupa, dia setengah macam itu. Kentut ini dia masuk dalam jenis najis yang mutawassithah hukmiyah, yang kita tak perlulah kau kentut dia pergi basuh. Ada orang kentut basuh, cukup pada kadar kalau nak baik, kalau nak baik dalam jenis najis hukmiyah ni, umpama kentut, bagi mazhab yang lain, seumpama Hanafi dan sebagainya, dia menggalak supaya kita bersihkan, sekadar menjeruskan saja. Sebab dia tak ada rupa, dia tak ada bau, juga. Tapi ada yang tak bau, kan? Kita ambil yang jenis kentut tak bau lah. Ini dia jenis yang tidak ada rupa, tidak ada bau dan tidak ada rasa. Mudah dibentuk lain. Cukuplah kita menjeruskannya sahaja. Namun begitu, tajuk kentut ni sudah jadi budaya kita tak buat apa-apa lah, kita diam aja lah. Ya, walaupun dia bau boleh tahan juga. Walaupun kita belajar dalam fiqh ini, kentut itu ada juga baunya. Tapi kerana dia hukmiyah, dalam fiqh Syafi'i tak apalah. Tapi setengah mazhab dia, umpamanya sendawa ni, bagi setengah mazhab batal wudu. Setengah mazhab, tapi bagi Syafi'i tak ada lah. Tengah Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kerana Syafi'i dia tak batal, ya. Tapi sebahagian mazhab lain, itu dah batal tu, sendawa tu batal. Sebab dia masuk di dalam bab najis, tapi dalam mutawassithah hukmiyah. Tak apalah, kita bagi kes Syafi'i ini, kita menerimalah apa yang dah
kita amalkan ini. Jadi jenis najis itu ada berapa? Jenis najis itu ada 3. Cukuplah untuk hari ini. Ya, kita belajar tentang najis ada 10 dan kita belajar ulang kaji ini sebenarnya 3. Ada mukhaffafah, mughallazah, mukhaffafah dan mutawassit. Saya benarkan satu soalan. Alhamdulillah tak ada jemaah. Ya. Jadi akan datang kita cuba tengok macam mana najis itu boleh menjadi suci. Macam mana najis itu boleh menjadi suci. Kita hanya belajar malam ini najis apa dia dan bahagian-bahagian najis. Tuan-tuan, ini ulang kaji. Apa yang tuan-tuan dah buat sebenarnya betul dah. Jangan pening kepala. Cuma saya betulkan beberapa pandangan saja macam cerita babi anjing tadi. Jangan ada menggambarkan kita benci pada makhluk Allah. Tak boleh. Tak boleh anjing. Ya, kerana ada cerita yang orang masuk syurga kerana itu. Ya. Yang perlu kita urus ialah macam mana nak buat, nak samak. Tadi dah ajar dah mudah ni. Tak rumit. Kalau hari-hari buat lagi senang, boleh belanjing je. Sebab dalam mereka lama membenarkan pemburu membelah anjing. Tentu pemburu boleh belanjing ni. Dan anjing ini yang memburu binatang. Dia dilatih ni pada bahagian mana yang dia kena gigit. Jadi bila sampai saja disembelih dan boleh dimakan daging itu. Ini ada cerita pemburu dia menggunakan anjing-anjing untuk memburu binatang-binatang buruannya. Ada. Jadi tak timbul tajuk kita kena benci, jijik tak ada. Anjing ini pintu syurga untuk kita. Jadi yang marah-marah macam dia kawan kita, member kita. Itu kalau boleh comel, bagus. Jadi kalau jiran ada anjing, jangan pening kepala. Makin sabar kita, makin besar syurga untuk kita. Jangan pening kepala. Kena seronok. Wah, ini hamba Allah. Kadang isteri saya baulah. Kena sabarlah. Kena sabarlah sebab main kita mandikan anjing tu tak. Agaknya orang pelik tengok orang Islam mandikan anjing. Tapi kalau siapa yang faham, kita pening kepala. Nak mandikan, bersih, pakaian, kita sabar. Allahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini